Jadi apa tujuan kita tahu benda ni? Paling tidak ini sebahagian daripada ilmu pengetahuan berkait dengan ilmu tasawuf. Yang kedua, jangan kita pandang remeh kau orang, rendah kau orang. Kita tengok kita ni mungkin kuat mengaji, banyak mengaji, orang lain tak mengaji mana. Mari kita rasa sombong, pandang orang sebelah mata, pandang orang bodoh belaka. Jangan. Kita tak tahu sumber ilmu ni banyak. Banyak dah berlaku pasal begini. Ilmu ialah sesuatu yang kita dapat dengan belajar. Pada dasarnya, secara umumnya, ilmu pengetahuan ni diperolehi dengan cara belajar. Itu prinsip asas lah. Innamal ilmu bita'allum. Dan hakikat, adapun hakikat pula, ilmu dan hakikat ini sebenarnya benda yang lebih kurang. Ada kaitan, sekalipun ada kelainan dia. Ada persamaan, tapi ada kelainan dia. Baik, hakikat ialah ilmu. Maksudnya hakikat itu sejenis ilmu juga. Hakikat itu sejenis ilmu yang berupa ilham. Cuma hakikat ni sejenis ilmu, tapi bentuknya dia merupakan ilmu yang ada unsur ilham. Apa unsur ilham? Yang dikurniakan Allah tanpa perantaraan. Kalau yang dipelajari itu jalan kebiasaan, jalan ghalib. Tapi jalan ilham, jalan yang dipendekkan sebabnya. Kadang-kadang tidak ada sebab-sebab langsung, terus disampaikan ilmu itu kepada seseorang. Kadang-kadang diringkaskan jalannya tu. Orang belajar 5-6 tahun, dia belajar dalam tempoh yang singkat. Orang lain makan masa yang panjang untuk mencapai sesuatu pengetahuan tu. Dia mungkin dalam tempoh yang sangat singkat sudah dapat menguasainya. Macam-macam. Jadi hakikat ni sejenis ilmu. Tapi unsur hakikat ni dia ada unsur ilham. Apa itu unsur ilham? Kurniaan Allah. Yang tidak berkait sangat dengan sebab musabab. Sama ada berkait langsung ataupun berkait dengan sebab-sebab yang ringan-ringan saja. Sebab tu berlaku dalam keilmuan tasawuf lah. Dalam keilmuan zahir ni tak berlaku. Walidnya, adanya ilmu zahir ni kalau tidak mengaji memang tak alim lah, tak tahu lah. Ngaji sikit tak alim, ngaji banyak mungkin lebih alim lah. Itu walidnya berlaku dalam keilmuan zahir ni, ilmu syariah. Tapi dalam ilmu tarik, ilmu makrifat ni kadang-kadang boleh berlaku terbalik. Boleh berlaku dia tak mengaji mana, tapi dia dapat kefahaman yang jauh lebih halus dan mendalam. Boleh berlaku kerana adanya unsur ilham ini. Nak beritahu tu. Jadi apa tujuan kita tahu benda ni? Paling tidak ini sebahagian daripada ilmu pengetahuan berkait dengan ilmu tasawuf. Yang kedua, jangan kita pandang remeh kau orang, rendah kau orang. Kita tengok kita ni mungkin kuat mengaji, banyak mengaji, orang lain tak mengaji mana. Mari kita rasa sombong, pandang orang sebelah mata, pandang orang bodoh belaka. Jangan. Kita tak tahu sumber ilmu ni banyak. Banyak dah berlaku pasal begini. Yang berupa ilham dari Allah ke dalam hati. Yang ini ilmu yang dicampakkan Allah. Orang panggil ilmu Al-Wahbi. Jangan baca ilmu Wahabi. Ejaan lebih kurang. Wahbi. Jangan sebut Wahabi. Itu ilmu lain. Ilmu Wahbi. Diambil. Nama-nama ni sebenarnya yang diistilahkan oleh ulama'-ulama'nya tu diambil daripada sumber-sumbernya. Man amila bima alima warasahullahu ilma ma lam ya'lam. Sesiapa yang mengamalkan apa yang dia tahu, Allah Ta'ala akan mewariskan, mengurniakan kepadanya apa yang dia tidak tahu. Mewariskan kepada seseorang apa yang dia tidak tahu, itulah isyarat kepada ilmu ilham, ilmu kurniaan, yang diistilahkan sebagai macam-macam nama lah orang pakai. Orang panggil ilmu laduni pun ya, ilmu wahbi pun ya, bukan ilmu wahabi, ilmu wahbi. Dan ilmu warasah, ilmu yang diwariskan Allah, dikurniakan Allah secara direct pun ya. Jadi itu nama-nama yang berbeza, menunjukkan kepada satu hakikat yang sama, yakni ilmu kurniaan Allah tanpa kaitan yang kuat dengan sebab musabab, atau kita sebut sebagai ilmu ilham. Jadi nama banyaklah, macam saya kata tadi. Ilmu ilham pun orang sebut, ilmu laduni pun orang panggil, ilmu warasah pun ya, ilmu ilmu wahbi pun ya, dan macam-macam nama lagi lah. Tapi semua nama-nama tu merujuk kepada hakikat yang satu. Ini ilmu yang dikurniakan Allah secara langsung, tanpa perantaraan, yakni tanpa sebab, tanpa perantaraan sebab musabab. Baik.
Jadi bila kita faham ada ilmu, ada hakikat. Hakikat juga sebahagian dari ilmu. Cuma hakikat ni ilmu kurnian Allah. Kalau ilmu dengan mana ilmunya itu, cara nak mendapatkan dia belajar. Adapun hakikat, cara nak mendapatkannya adalah dengan riyadah dan mujahadah, dengan amal. Itu kaedah dia. Kaedah asasnya. Aturan umum dia. Jadi antara dalil-dalil yang dijadikan rujukan oleh ulama-ulama ahli tasawuf ni dalam menjelaskan tentang ilmu ilham ini, ilmu hakikat kurniaan Allah ini, antara dalil yang selalu digunakan ialah ayat yang biasa kita dengar, walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Dan orang-orang yang bermujahadah pada jalan kami, jalan keredaan Allah. Luas jalan keredaan Allah ini. Siapa yang bermujahadah, bersungguh-sungguh menempuh perjalanan itu, jalan redha Allah ni luas. Banyaklah. Kalau nak diperincikan bermacam-macam lah. Tapi semuanya mengarah kepada mendekati Allah, mendapat redha Allah. Orang yang bersungguh-sungguh menempuh perjalanan ini, lanahdiyannahum subulana. Kami akan hidayatkan, kami akan kurniakan. Itu maksudnya diberi Allah secara langsung jalan-jalan kami, yakni kurnian-kurnian kami yang boleh membawa kepada dekat kepada Allah, memahami rahsia ketuhanan dan macam-macam lagi ya. Yang semua tu orang panggil ilmu hakikat ataupun ilmu makrifat atau nama-nama lain tak kira lah. Macam-macam nama ada. Jadi yang saya nak sebutnya, kalau ilmu itu dia perolehi dengan cara belajar, innamal ilmu bitta'allum, sebagaimana yang diriwayatkan, maka ilmu hakikat caranya adalah walladzina jahadu, orang yang bermujahadah, bersungguh-sungguh melaksanakan perintah Allah, menempuh jalan-jalan redha Allah, yakni dia menghayati jalan-jalan yang mendatangkan redha Allah tu dengan kesungguhan, dengan niat yang betul, dengan semangat kesungguhan. Orang yang tepuh dengan cara ni dia akan dapat. Jadi yang saya nak beritahu, laluan untuk mendapat ilmu hakikat, ilmu ilham, ilmu ma'rifat atau seumpama atau nama-nama lain lagi, laluannya lah mujahadah, yakni amal. Amal yang ada ciri-ciri tertentu lah. Itu yang nak beritahu.